Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita, mengizinkan kita dan menggerakkan hati kita untuk datang dan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Dia jualah yang mengurniakan kepada kita atas asbab amalan kita ini segala pahala kebaikan, rahmat, redha dan keampunan daripadanya insya-Allah. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah hadis yang akan berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga bapaknya Azar. Bila sampai di hari kiamat, ada satu kisah yang Nabi SAW khabarkan sebagai pengajaran kepada kita insya-Allah. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, di mana telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu abahu Azar yawmal qiyamah wa ala wajhi Azar fataratun wa ghabarah fayaqulu lahu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini fayaqulu abuhu fal yawma la a'sika. Nabi Ibrahim alaihissalam dia jumpa dengan ayah dia Azar pada hari kiamat dalam keadaan wajah ayah dia tu kotor, kehitaman, disebabkan daripada kesedihan, bahkan disebabkan kerana debu-debu kotor daripada tanah. Bila dia jumpa, dia tengok bapa dia dalam keadaan dihinakan sedemikian pada hari kiamat. Dia pun kata kepada bapa dia, bukankah dulu saya dah kata dekat bapa, jangan mungkir aku, jangan halang aku. Kita teringat balik yang kata bapa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ni, Azar merupakan seorang tokoh pemahat patung berhala yang cukup terkenal time tu. Bahkan bukan takat tu saja, dia suruh pula Nabi Ibrahim ni masa kecil duk pi jajah, duk pi jual patung berhala dia ni di penduduk di sekitar Kanaan tu. Nabi Ibrahim ambil patung tu, dia bawa api, dia jajah, dia kata apa? Siapa nak beli patung tak guna ni? Siapa nak beli patung tak ada manfaat ni? Bila balik ke rumah,
Bapak dia dah dengar cerita tu, bapak dia marah dia. Bahkan duk jadi macam tu lah. Berkelahi, berdebat antara Azar dan juga Nabi Ibrahim ni. Walaupun time tu Nabi Ibrahim belum lagi dilantik sebagai Rasul. Ada sebahagianlah pendapat ulama, ataupun kita kata dia datang daripada Israiliyat, bahawa bapa sebenar Nabi Ibrahim ni bukan nama Azar, tapi namanya Tarikh atau Tarikh, Ibrahim bin Tarikh. Ada pendapat kata betul nama dia Tarikh, tetapi gelaran diberikan kepada dia Azar. Jadi Azar dan Tarikh ni dua orang yang bukan berlainan, tapi orang yang sama. Ada orang kata Azar ni bapa saudara dia. Bila Quran panggil bapa, Aba ni bapa, disebut dalam Quran ataupun disebut dalam hadis juga, kan? Ya, yalqa Ibrahimu abahu ni bapa. Setengah pendapat dia kata aba ni boleh juga dipanggil kepada bapa saudara. Tapi kita tak nak bahas tentang perbezaan antara Tarikh dan juga Azar ni. Cuma nak bagi tahu apa yang disebut dalam Quran dan juga dalam hadis. Perkataan aba, bapa ini ditujukan kepada bapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata kat pak dia, bukankah dulu aku dah bagi tahu kamu jangan duk halang aku, jangan lari daripada ajaran yang aku sampaikan. So bapa dia kata apa? Maka hari ini aku takkan lagi memungkiri kamu. Hari ini aku takkan lawan dengan kamu lagi. Hari ini aku nak ikut kamu. Hari mana? Hari kiamat. Lalu Nabi Ibrahim pun dia kata, fayaqul Ibrahim, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawmal yub'atsun, fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Fayaqulu Allah ta'ala, inni harramtul jannah 'alal kafirin. Thumma yuqal, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik? Fayanzur fa iza huwa bidhiqin multatikh fayu'khadhu biqawa'imih fayulqa finnar. Lalu Nabi Ibrahim ni nak pergi merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau dah janji tidak akan menghina aku pada hari kebangkitan ini. Bukankah aku terhina kalau ayah aku dijauhkan daripada aku? Maknanya tak duduk sekali dengan Nabi Ibrahim dalam syurga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, sesungguhnya aku haramkan syurga kepada orang-orang yang kafir. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, tengok di antara dua kaki kamu. Maka dia pun dia tengok ada satu dubuk, atau tafsirannya anjing liar, dubuk yang diselaputi kekotoran. Maka dipegang dubuk ni, lantas dicampakkan terus ke dalam api neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, siapa tak sedih orang yang pernah bela
orang yang pernah jaga, tiba-tiba dia ni dihinakan. Benda ni berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak cik Nabi Abdul Muttalib bela jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni daripada ancaman musuh-musuh yang nak mencederakan Nabi, daripada yang nak memenjarakan Nabi, pelihara Nabi daripada diancam dengan pelbagai ancaman ke atas kerana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya kita tahu bahawa pak cik Nabi meninggal dalam keadaan tidak juga mengucapkan syahadah atau tidak beriman. Maka sedih Nabi, orang-orang ejek Nabi. Apa yang kamu boleh buat dengan pak cik kamu dalam keadaan macam ni? Mati dalam keadaan tidak beriman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa aku ni, pak cik aku ni, dia duduk di atas neraka. Kalaulah dia ni tidak mendapat syafaat aku, sesungguhnya dia akan duduk di dasar neraka. Masuk juga neraka, tetapi tidak duduk di dasar, di tempat yang paling panas, di tempat yang paling binasa. Sebab yang kata orang kafir ni, baik macam mana sekalipun, hatta mempertahankan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah haramkan bagi dia syurga. Kalau kita tengok hari ni ada orang non-Muslim, dia cukup baik, dia suka tolong orang, dia suka bagi makan orang susah, dia suka pergi ziarah anak-anak yatim, bagi hadiah. Tapi atas kerana dia kafir, haram syurga bagi dia. Kerana itulah merupakan kunci kepada syurga. Maka kita hari ini bila mendapat yang kata namanya Islam, syahadah, maka itu suatu perkara yang paling nikmat dalam hidup kita, di dunia dan di akhirat. Di dunia kita selamat daripada benda-benda yang merosakkan kita. Dengan Islam kita tak minum arak. Arak itu merosakkan kita. Dengan Islam atas dunia kita jauh daripada penzinaan. Kerana zina itu merosakkan keturunan kita, membawa penyakit yang pelbagai. Sebutlah apa pun dosa yang telah ditetapkan oleh Islam, maka semua itu ada mudaratnya. Tapi dengan Islam, bila kita mengikutnya, kita patuh kepada Islam, maka selamatlah kita atas dunia daripada segala mudarat dan bahaya. Bahkan bila sampai di akhirat, maka itulah yang dituntut untuk kita masuk ke dalam syurga. Dia ada hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kalimah la ilaha illallah, itu lebih berat amal pahalanya daripada catatan amalan kita. Nanti kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Dan hadis ini juga, muslimin muslimat sekalian, menunjukkan bahawa ada kemungkinan akan berlaku pertemuan sesama ahli keluarga rapat manusia ketika di padang mahsyar kelak. Dalam ramai-ramai orang yang ada di padang mahsyar nanti, daripada zaman Nabi Adam AS sampailah orang yang terakhir hidup di atas dunia ni, punyalah ramai
Tetapi boleh jadi kita akan jumpa balik dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan ibu bapa kita. Sebab dalam hadis ini dipertemukan Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Maka mudah-mudahan bukan sahaja kita nak berjumpa di padang mahsyar, kita juga nak berjumpa dengan ahli keluarga kita di dalam syurga. Kita tak mau apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ni berlaku kepada diri kita. Jumpa mak ayah kita, atau jumpa anak kita, atau jumpa pasangan suami isteri kita dalam keadaan suami isteri kita ni selamat, tapi kita ni yang masuk ke neraka. Kita tak mau kita saja selamat, sudah pasti kita nak anak-anak kita juga selamat. Tak mau mereka masuk dalam neraka. Tak mau kita sebagai anak juga, anak saja selamat, nak mak ayah kita juga selamat. Maka sebab itu tuntutannya bukan ketika mana sampai di padang mahsyar ni, tetapi tuntutan untuk sama-sama masuk dalam syurga adalah ketika kita masih di dunia ni. Iaitu apa? Kita membawa ahli keluarga kita semua agar patuh kepada Allah. Tengok ada yang tak kena dalam family kita, anak kita kan buat maksiat, anak muda dedah auratnya, sama-sama tarik, ajak buat kebaikan tu sama-sama, bukan kita saja. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga peringatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Elakkan diri kamu, bahkan ahli keluarga kamu, anfusakum wa ahlikum, dan juga ahli family kamu, nar. Tuhan suruh kita ajak family kita ni semua untuk elak daripada neraka. Maksudnya bila tengok ada apa-apa yang tak kena dalam family kita, cepat-cepat kita perbetulkan, cepat-cepat kita tegur. Kalau ada apa tak kena pada diri kita, minta family kita yang duk tengok kita setiap hari, tegur kita. Sama-sama nak berubah. Bila kita baca Quran, bukan kita saja nak pergi ke syurga, nak ajak family kita juga pergi ke syurga, sama-sama tarik, sama baca Al-Quran. Kalau kita main masjid, tengok family kita pun semayang hujung-hujung waktu, no, tarik family kita sama-sama main masjid. Sebab perjalanan kita, kita tak mau kita saja masuk dalam syurga, atau family yang lain kita saja masuk dalam syurga, tapi nak sama-sama. Hadis ini juga menunjukkan bahawa anak yang soleh tak boleh nak bantu bapa dia yang toleh, yang buruk. Maknanya kalau kita ada satu orang anak yang soleh, kita kata tak apalah, nanti dia tolong tarik aku masuk dalam syurga, kata. Ingat di sana amalan masing-masing. Anak amalan dia, bapa amalan dia. Sebab hari ini dia rasa hebat dengan ada keturunan. Oh, keturunan aku ada alim ulama, tapi dia tu hidup macam orang tak ada iman. Tak apalah, aku keturunan ulama. Dia bangga dengan keturunan dia, dalam keadaan dia tak sedar bahawa datuk nenek moyang dia yang ulama pun, kalau tidak ada izin Allah, tak boleh bantu dia. Dia dengan amalan dia, dan kita dengan amalan kita. Kita tak boleh nak bangga dengan keturunan kita yang soleh ni. Untuk masuk dalam syurga, kita sendiri yang usahakan, bukan kerana tok nenek moyang kita.
Nah, sebab ramai yang tertipu dengan hal ini. Dia duk sangka dia keturunan yang baik-baik, dia pun masuk syurga sekali. No. Kamu dengan amalan kamu. Tidak ada sangkut paut dengan nenek moyang. Tengok Nabi Ibrahim AS dalam kisah ini. Dia ini siapa? Diberi gelaran oleh Allah sebagai Khalilullah. Kekasih Allah ni. Tapi boleh tak pergi tolong pak dia untuk masuk dalam syurga sekali? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun yang minta ni adalah Khalilullah. Allah kata wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah sendiri yang lantik, Allah sendiri yang ambil Ibrahim ni sebagai khalil, sebagai kekasih, teman rapat. Tapi boleh tak pergi tolong pak dia? Tak boleh. Ni yang nak tunjukkan bahawa kita tak boleh harap dengan keturunan kita untuk tolong kita masuk dalam syurga. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tak boleh tolong pak cik dia sampai masuk dalam syurga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat bagi petunjuk, tidak dapat bagi hidayah kepada orang yang kau sayang, kecuali Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia nak bagi petunjuk. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang nak dapat petunjuk ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa keadaan orang kafir pada hari kiamat penuh dengan kehinaan, kesedihan dan putus asa. Kalau dalam kisah ini digambarkan Azar bapa kepada Nabi Ibrahim ni dipenuhi dengan kekotoran dan kehitaman disebabkan kesedihan dia dan disebabkan kekotoran tanah yang penuh pada diri dia. Nabi Ibrahim, bapa dia jadi macam tu, dia rasa Allah, siapa tak sayang bapa time tu. Dia nak duduk dengan bapa dia walaupun atas dunia dulu duduk berkelahi pasal siapa Tuhan ni. Tapi kerana ada hubungan ni darah, kerana Azar tu bapa dia, dia tak sanggup nak tengok dalam keadaan yang kotor macam ni. Maka Nabi Ibrahim pun kata, bukankah engkau wahai Allah telah berjanji tidak dihinakan aku dengan keadaan bapa aku ni? Maka Allah kata apa? Sekarang kamu tengok di antara dua kaki kamu. Dia tengok-tengok tak ada dah bapa dia, jadi apa? Jadi dubuk. Tuan-tuan bisa tengok National Geography, dubuk. Dia gelak dia tu, dia gelak macam manusia. Dubuk ni. Dia satu binatang makan bangkai bekas daripada haiwan lain dah makan, lebih-lebih tu dia akan pergi makan. Dubuk ni. So Allah tukarkan Azar ni jadi dubuk. Lalu dipegang kaki dia, kaki dubuk ni dilemparkan terus masuk ke dalam neraka. Maknanya apa? Allah walaupun begitu tidak menunjukkan kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan bapa dia yang sebenar dilempar dalam neraka, tetapi ditukarkan kepada satu haiwan buruk yang lain. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita, keimanan yang muncul pada hari kiamat tidak ada lagi guna dia.
Hadis ini Nabi Ibrahim duk cakap dengan ayah dia. Nabi Ibrahim kata apa? Bukankah dulu di atas dunia cik bagi tahu dah kat ayah, ikut apa yang cik suruh buat. Jangan duk berlawan dengan cik, jangan duk menentang dakwah cik ni, jangan. Dulu cik dah peringat bapa elok-elok dah. So Azar kata apa kepada Nabi Ibrahim? Fal yawma la a'sika. Hari ini aku takkan lagi mengingkari kamu. Hari ini aku nak ikut kamu. Hari ini aku nak terima dakwah kamu. Hari apa? Hari kiamat. Dan ketika itu tidak ada lagi gunanya penyesalan. Tidak ada lagi gunanya yang katanya nak kembali kepada Islam. Tak ada. Reflect kepada diri kita apa dia? Kalau kita ada buat satu benda yang tak elok atas dunia ni, jangan tunggu bila sampai kiamat dah kita tengok depan mata kita ni ada neraka, dah depan mata kita ni ada syurga, dah depan mata kita ni ada pengadilan Allah, depan mata kita ada mizan, barulah kita kata, ish, aku ni menyesal awak dulu atas dunia aku buat macam ni, aku nak kembali kepada kamu ya Allah, aku menyesal dah. Tak ada guna dah. Allah sudah tidak terima penyesalan kita tu. Bab nak menyesal, bab nak kembali kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah ni, cerita dia cerita masa kita duduk atas dunia ni. Cerita dia sebelum nyawa kita ditarik daripada tubuh jasad kita ni. Maka sebab itulah Nabi SAW peringatkan kita dengan perkara ni. Tidak ada gunanya penyesalan bila sampai hari kiamat. Bahkan tidak ada gunanya penyesalan ketika mana nyawa sudah di kerongkongan. Kita ingat balik, kita recall balik apa dosa kita yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi settle habis atas dunia ni dengan taubat. Kita recall balik apa dosa kita dengan manusia, pergi jumpa manusia tu balik, minta ampun kepada dia, minta maaf kepada dia. Kalau ada ambil harta benda dia, minta halal siap-siap. Kerana pada hari kiamat nanti ni, yang kata bukan saja menyesal kalau ada dosa dengan manusia, pahala kita keluar pi bagi kat orang yang kita daya tu. Dengan ramai orang yang kita zalimi, banyak pahala kita keluar. Hilang, bawa pahala dah semayang, bawa pahala dah puasa, bawa pahala zikir, bawa pahala Quran, bawa pahala haji, semua bawa ni. Tengok-tengok mana ya Allah pahala aku. Dah transfer dah dekat orang yang kamu zalim dulu. Oh, tu lagi teruk. Time tu nak pi korek mana amalan, nak semayang time tu, nak pi zikir balik time tu, tak ada guna dah. Ni yang kata ni, atas dunia ni sebagai satu medan untuk kita settlekan semua dosa kita dengan taubat kepada Allah. Settlekan masalah kita dengan manusia dengan pi minta maaf dan minta halal daripada dia. Jangan kita duk tangguh, jangan kita duk kata tak apa. Bila sampai saat yang azar ni ada, iaitu kiamat, habislah kita. Peluang taubat sudah tutup, peluang minta maaf sudah tutup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menepati janjinya dengan tidak menghina Nabi Ibrahim pada hari akhirat, dengan menukar ayahnya terlebih dahulu menjadi serigala, iaitu dubuk, sehingga tidak dikenali oleh siapapun sebelum dihumban dalam api neraka. Kita atas dunia ni, kita bila sampai di akhirat, Allah layan berbeza antara orang beriman dan orang kafir. Allah layan berbeza. Bila saat
nak dibicarakan di depan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ni macam mana? Allah panggil mai duduk seorang-seorang, orang lain Allah letak hijab. Allah Subhanahu wa taala tak bagi dengar apa perbicaraan antara Allah dengan hamba yang mukmin ni. Kenapa? Kalau Allah sebut dosa-dosa dia dan orang lain dengar, malu orang mukmin ni. Sebab atas dunia orang mukmin ni, dia kalau dia buat dosa, dia buat tanpa dia tak mau tak orang tahu. Dia buat sembunyi-sembunyi. Dia malu kalau orang lain tahu. Maka bila sampai dekat akhirat, Allah Ta'ala sebut dosa-dosa dia dalam keadaan orang lain tak dengar. Kalau atas dunia dia bertaubat kepada Allah, di akhirat esok Allah sebut dosa-dosa dia, orang lain tak dengar, dan Allah ampunkan dosa dia. Kita bila kita buat satu dosa, malaikat sudah catat, dah tak padam dah. Walaupun kita bertaubat, malaikat tak padam. Malaikat tak padam. Sampai dekat hari kiamat nanti, bila Allah sebut balik dosa tu, dan kita mengaku betul, ya Allah aku ada buat dosa ni, dan atas asbab kita bertaubat kepada Allah masa atas dunia, di hari akhiratlah Allah ampunkan. Tengok-tengok kita pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah dah ampunkan dosa kita tu. Orang lain yang duk ada keliling ni tak dengar apa melainkan nampak kita sujud, dan orang tu kata, orang lain akan kata, bertuahnya dia ni. Adapun orang-orang kafir, orang munafik, Allah tidak letakkan hijab. Bila Allah sebut dosa, dengar habis semua orang. Dengar apa dosa dia buat atas dunia ni. Malu tak malu? Malu. Malu. Maka apa yang disebut dalam hadis ini, Nabi Ibrahim alaihissalam malu kalau orang tahu ayah dia dilemparkan dalam neraka. Maka bila Allah tukarkan ayah dia menjadi dubur, orang lain tak tahu itu ayah kepada Nabi Ibrahim. Orang lain tak tahu. Dan hadis ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa mengubah manusia menjadi haiwan. Kalau kita baca Quran, satu ketika dulu Allah Ta'ala pernah mengubah satu kaum manusia daripada Bani Israel jadi monyet masa atas dunia. Ulama bahas, jadi monyet ni macam mana? Perangai macam monyet ke? Rupa macam monyet? Dua-dua sekali. Jadi monyet. Bila mana mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan mereka supaya hari Sabtu khas untuk ibadat kepada Allah, tapi mereka buat apa? Bekerja hari Sabtu dengan cara apa? Kebanyakan dulu duduk di tepi laut tangkap ikan. Depa letak pukat, depa letak jala hari Jumaat, depa angkat hari Ahad. Maknanya bekerjalah time tu. Waktu bekerja. Sedangkan Allah suruh stop semua pekerjaan, tumpukan kepada ibadat, tapi mereka nak menipu Allah. Akhirnya Allah tukarkan mereka menjadi monyet. Maka saya tak heran bila Charles Darwin kata manusia, dia kata asal daripada beruk. Bukan asal daripada beruk, pernah ditukar menjadi beruk. Betul, menurut Al-Quran. Kalau dia kaji, dia jumpa tengkorak, kan? Monyet yang duduk di tempat yang bertamadun,
Dia kata, manusia berasal daripada beruk. No, bukan berasal daripada beruk, tetapi pernah ditukar menjadi beruk. Siapa? Keturunan dia, Bani Israel. Bukan semua manusia. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Dan hadis ini juga mengisyaratkan bahawa pegangan segelintir kaum muslimin bahawa ayah dan ibu para nabi tidak dimasukkan ke dalam api neraka atas kekufuran mereka adalah tidak benar. Dan berlaku perubahan fizikal azhar daripada manusia kepada seekor dubuk. Hal ini kerana semasa hidup di dunia dia terus berada dalam kekufuran meskipun bukti-bukti kerasulan Nabi Ibrahim sudah jelas di hadapannya. Okey? Jadi kebenaran itu telah jelas di depan kita hari ini. Tak ada alasan sebenarnya, tidak ada alasan sebenarnya kita nak kata kita tak jumpa jawapan bagi Islam yang sebenar. Yang mana yang batil, yang mana yang hak, itu semua dah jelas dah. Baru ni satu isu keluar, bagaimana sebahagian mengatakan bahawa bulan Safar ada balak turun. Dia boleh spesifik pula pada Rabu terakhir bulan Safar. Dan dengan itu mereka buatlah tangkal, mereka buatlah azimat, letak dekat air, kan? Kalau kena orang tu, dia ada unsur air, dia letak dekat air. Orang tu dia ada unsur tanah, dia pergi letak, dia pergi tanam dalam tanah. Dia macam-macam lah. Dia ambil ilmu-ilmu gabungan antara sihir, gabungan antara batiniah dan juga beberapa falsafah, dan akhirnya digabungkan menjadilah orang nak hapuskan dosa, pergi mandi ataupun nak buang bala, mandi Safar. Sedangkan adakah itu yang hak yang diajarkan oleh Nabi SAW? Nabi pernah buat ke? Tak pernah. Nabi suruh buat ke? Tidak ada. Bahkan Nabi larang untuk kita percaya kepada cuaca-cuaca yang tertentu membawa sial. Ketika kematian anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ibrahim, ketika itu berlaku gerhana. Nabi kata apa? Tidak ada kena mengena. Tak ada kena mengena cuaca dengan kematian seseorang. Tak ada. Begitu juga dengan kepercayaan seseorang kepada haiwan. Kalau zaman jahiliah dulu apa dia buat? Bila dia nak pergi musafir, nak pergi bisnes, dia keluar rumah, dia tengok burung terbang sebelah mana. Kalau terbang sebelah kanan, itu petanda baik untuk kita buat bisnes, boleh untung. Kalau dia tengok burung terbang sebelah kiri, kita jangan duk pergi buat bisnes. Jadi kita jangan duk meneruskan musafir ni. Nanti dia berlaku kemalangan ke, dirompak ke apa dan sebagainya, benda buruk nanti berlaku, masuk balik dalam rumah. Itu kepercayaan jahiliah dulu. Hari ini ada sangkut paut dah dengan kepercayaan sebahagian daripada orang Melayu, ada juga. Tengok burung burung hantu duk bertenggek atas rumah dia. Dia kata tuan rumah ni 3 Jumaat dia boleh kait burung dengan kematian pula. Kalau nak moden sikit, bila ada perlawanan bola sepak, dia pakai sotong. Sotong tu duk pergi bertenggek atas negara mana, dia buah 2 bendera, sotong tu pergi bertenggek atas tu, dia kata negara ni yang menang. Tengok-tengok menang sungguh. Betul lah sotong ni ada azimat. Ni semua kepercayaan yang karut yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan kepada kita,
tetapi telah termakan dengan sebahagian manusia telah termakan kaedah-kaedah seperti ini. Jadi biarlah kita ni ikut ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Jangan kita terkeluar daripada dua ini, kerana inilah dua sumber dan juga perbahasan-perbahasan pendapat-pendapat ulama, ya, yang ada dalilnya dalam Quran dan juga hadis itu kita guna pakai. Hak dan batil itu jelas. Jangan kita menyanggahi. Sebagaimana yang berlaku kepada Azar, bila sudah jelas ada di depan dia kebenaran daripada Nabi Ibrahim, dia tolak. Jangan kita begitu. Sudah ada kebenaran yang jelas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pergi tolak, kita pergi ambil pula benda daripada falsafah yang jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan hadis ini biarpun tentang Nabi Ibrahim dan Azar, tetapi refleks dia kena pada kehidupan kita ni yang hidup pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.